Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harapkan dan mendoakan supaya dan semoga kamu dalam keadaan sihat semuanya dan kembali ceria dan bersemangat untuk terus belajar pada hari ini, sesi pagi bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca doa sebelum belajar. Sama-sama kita menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Aqidah bagi tahun 4, iaitu berkenaan dengan sifat kudrat. Sifat kudrat. Minggu lepas Ustaz dah ada terangkan apa makna kudrat, apa erti kudrat. Okey, sifat kudrat adalah sifat wajib bagi Allah. Yang ke berapa? Okey, yang ke-7. Okey. Ustaz harapkan semua dah ingat ya, sifat 20 wajib bagi Allah. Okey. Apa makna kudrat? Iaitu Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa menjadikan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Okey, itu maknanya kudrat. Okey. Seterusnya pada hari ini kita akan lihat pada buku surat. Okey, Ustaz lupa nak beritahu, yang ada buku teks boleh buka buku teks Aqidah tahun 4. Okey, kamu buka muka surat 49. Iaitu berkenaan dengan tanda Allah bersifat kudrat. Okey, dalam pengertian kudrat pun Ustaz ambil sikit berkenaan tanda Allah bersifat kudrat. Apa bukti Allah itu kudrat? Apa bukti Allah itu berkuasa? Kita nak tengok macam mana Allah itu berkuasa. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, buku teks boleh lihat 49 ya. Okey, kita baca sama-sama dan Ustaz akan terangkan sekejap lagi. Okey, tanda Allah bersifat kudrat. Maksudnya macam mana kita nak tahu sifat kudrat Allah itu mempunyai tanda. Macam mana kita nak tahu Allah itu ada kudrat? Okey. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa mencipta sekalian makhluk di alam ini. Okey, maknanya apa? Okey, Allah, kita nak tengok macam mana Allah itu kudrat. Tanda-tandanya adalah yang pertama, Allah itu berkuasa mencipta alam ini. Mencipta sekalian makhluk di alam ini. Cuba kita lihat kita sendiri manusia, macam mana Allah menciptakan kita dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat Allah. Ada manusia macam ini, ada manusia macam ini. Haiwan, Allah ciptakan haiwan. Ada haiwan berkaki 4, ada haiwan berkaki 2, ada yang tak ada ekor. Itu maknanya Allah itu mempunyai kuasa untuk menciptakan apa yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Bulan bintang, macam mana Allah cipta. Kalau kita tengok yang ada di langit, bintang, bulan, kalau kita tengok dengan cahaya hati kita, kita akan rasa takjub, kita akan rasa hebatnya Allah mencipta langit seperti ini, mencipta awan, mencipta bulan bintang. Kita sendiri sebagai seorang manusia, macam mana Allah cipta kita, mempunyai kuasa cipta kita dengan kekuasaan Allah. Haiwan,
tumbuhan, macam mana Allah cipta. Okey, itu maksud macam mana kita nak tahu Allah itu kudrat dengan melihat ciptaan Allah. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menjadikan sesuatu perkara mengikut ketentuan. Sama je tadi poin dia, Allah berkuasa menjadikan sesuatu perkara. Okey. Yang kedua ni adalah mengikut ketentuan. Apa maksud mengikut ketentuan? Okey, maksudnya adalah ketentuan tu maksudnya apa yang Allah telah tentukan, apa yang Allah telah tetapkan. Contoh langit, Allah cipta langit, Allah tentukan langit itu ada di atas, dan ada apa yang ada di langit Allah tentukan semuanya, bulan bintang, semuanya yang ada di langit. Okay, bumi Allah cipta, Allah tetapkan bumi ini ada apa? Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan ada segala benda yang Allah ciptakan. Itu maksudnya kita nak tahu Allah itu kudrat. Kita tengoklah apa yang ada di alam ini, pokok, matahari, manusia. Itu maknanya macam mana kita nak tengok tanda-tanda Allah bersifat kudrat. Okey, kita teruskan berkenaan dengan dalil Allah bersifat kudrat. Dalil Allah bersifat kudrat. Okey, dalil pada muka surat 50. Okey, arahan baca dan hafaz. Okey, Ustaz harapkan kamu dapat menghafaz dalil nakli. Okey, dalil Allah bersifat kudrat. Dalil, bila kita sebut dalil, semestinya ada dua dalil, kan? Okey, yang pertama dalil nakli. Yang kedua adalah dalil akli. Apa beza dalil nakli dengan dalil akli? Dalil nakli adalah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Itu dinamakan dalil nakli. Kalau yang kedua adalah dalil akli, asal daripada perkataan akal, iaitu dalil daripada akal manusia, ataupun kita panggil logik akal. Manusia memikirkan macam mana Allah itu mempunyai kuasa. Itu dalil akli. Okey, kita sentuh yang pertama, iaitu dalil nakli kudrat. Okey, daripada surah Ali Imran ayat ke 165. Okey, Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Okay, ayat 165 daripada surah Ali Imran. Apa maknanya? Innallaha, sesungguhnya Allah, bahawasanya Allah itu, ala kulli syai'in qadir, adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah itu ada kuasa, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya apa semua yang ada di alam ini dengan kekuasaan Allah. Itu maknanya. Dekat mana kita nak tengok dalil nakli ini berkenaan dengan kudrat adalah perkataan qadirun. Qadirun sama dengan perkataan kudrat. Kudrat, qadirun. Kudrat, qadirun, qadirun, kudrat. Macam mana kita nak hafal? Kita hafal perkataan qadirun. Ini adalah key point. Kita nak ingat. Jadi awak kena ingat daripada awal lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, yang kedua adalah dalil akli. Dalil akal manusia. Yang pertama, bukti yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa wujudnya alam ini. Yang manusia memikirkan bagaimana Allah mempunyai kuasa adalah dengan wujudnya alam ini. Alam ini, alam dunia ini, macam mana tercipta? Takkan tercipta dengan sendirinya. Takkan tiba-tiba ada dengan sendirinya. Mesti ada orang yang ciptakan. Siapa yang penciptanya? Iaitu Allah. Allah mempunyai kuasa menciptakan alam ini. Okey. Yang kedua,
Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mencipta dan mentadbir alam ini dengan sempurna tanpa cacat cela. Apa maksudnya? Okay, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, maksudnya mempunyai kudrat, mempunyai kuasa, mampu. Allah mampu mencipta dan mentadbir. Apa maksud mentadbir? Menciptalah, membina lah. Kalau mentadbir ni maksudnya mengarah sesuatu benda yang Allah cipta, terjadi itu, terjadi ini. Contoh, Allah menyuruh matahari mengeluarkan cahaya. Allah menyuruh bumi itu bergerak mengikut paksinya. Itu maksudnya mentadbir alam. Seperti kita juga, Allah menyuruh manusia supaya menyembah Dia. Itu maksudnya mentadbir alam. Okey, Allah mampu mencipta dan mentadbir alam ini dengan sempurna tanpa cacat cela. Allah ini memang sangat sempurna ciptaannya. Tidak ada ciptaan yang lebih sempurna dibanding dengan ciptaan Allah, tanpa ada cacat cela. Manusia mencipta robot contoh, ada tak cacat cela? Awal-awal memanglah tak ada. Mungkin robot yang awal-awal 1 tahun 2 tahun mungkin tak rosak lagi. Nanti naik ke 5 tahun 10 tahun ke datang mungkin akan rosak. Okey, itu ciptaan manusia. Nak dibandingkan ciptaan Allah, tidak ada yang cacat cela. Semua sempurna. Tengoklah kita sebagai seorang manusia, sempurna tak kita Allah cipta? Ada, semuanya ada. Anggota badan. Yang tak ada anggota badan, bukan tak sempurna, tapi Allah nak menguji dia. Itu maksud kudrat. Allah mampu mencipta dan mentadbir alam ini dengan sempurna tanpa ada cacat cela. Okey, Ustaz harap kamu faham tentang dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli tadi Ustaz harapkan kamu dapat hafal daripada surah Ali Imran. Okey, kita teruskan berkenaan dengan hukum mempercayai Allah bersifat kudrat. Ustaz dah pernah beritahu, kalau bercakap tentang hukum percaya tentang Allah ataupun tentang bab akidah ini, hukum dia hanyalah satu sahaja, iaitu wajib. Hukum beriman dengan rukun iman wajib. Hukum beriman dengan sifat-sifat Allah wajib. Hukum beriman dengan sifat Rasulullah wajib. Semuanya wajib. Okey, jadi kita baca apa hukum mempercayai Allah bersifat kudrat. Okey, sebagai umat Islam, kita wajib beriman dan mempercayai sifat kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dan kita wajib percaya yang Allah itu mempunyai kuasa, iaitu sifat kudrat. Itu maknanya. Okey, wajib beriman. Orang Islam wajib. Kalau tak beriman, kalau tak percaya, apa hukumnya? Adalah dosa besar ataupun boleh terkeluar daripada agama Islam. Itu makna. Okey, kita sambung. Allah bersifat maha berkuasa ke atas setiap sesuatu yang diciptakan. Okey, apa segala yang Allah ciptakan, Allah ada kuasa untuk ke atas sesuatu yang Allah ciptakan, untuk menghidupkan, untuk mematikan, untuk menghancurkan. Sebab apa? Sebab Allah yang cipta. Ikutlah Allah nak buat apa ke atas ciptaan Allah. Allah nak ambil semula ke? Macam kita lah manusia. Allah hidupkan manusia dan boleh mematikan manusia. Allah boleh ambil kita semula. Okey, itu maknanya. Seterusnya, golongan yang ingkar hukumnya adalah, ini dah termasuk dalam hukum tidak percaya bahawa Allah itu kudrat. Ingkar ni maksudnya dia tidak percayalah bahawa Allah itu kudrat. Apa hukum dia? Adalah berdosa besar. Berdosa besar dan terkeluar dari golongan orang-orang yang beriman,
malah termasuk di kalangan orang-orang yang kufur. Apa maknanya? Iaitu murtad. Faham maksud murtad? Murtad itu maksudnya keluar daripada Islam, dan dia seolah-olah seperti orang kafir, tidak mengenali Allah. Okey, itu makna hukum percaya dan hukum tidak percaya bahawa Allah itu bersifat qudrat. Okey, jadi hari ini setakat itu sahaja bersama Ustaz dalam bab Allah itu bersifat qudrat. Okey, kita akan sambung pada minggu hadapan berkenaan dengan perbezaan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia, kesan dan akibat bila kita percaya Allah itu qudrat. Okey. Jadi untuk hari ini sahaja, Ustaz harapkan kamu faham, dan Ustaz akan bagi sedikit latihan lah supaya kamu cepat mengingat. Okey, sebagai pengukuhan. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian sahaja daripada Ustaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.